Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah dengan taufiknya dan juga hidayah dapat kita ada lagi dalam satu majlis ilmi untuk kita nak mengaji hadis Nabi SAW pada malam ini dalam masa lebih kurangnya tak sampai 1 jam insya-Allah dalam satu kitab yang namanya Kitab Riyadhus Shalihin bagi Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada hadis nombor 29 dalam bab tajuk yang ketiga, iaitu sakut dengan sabar. Iaitu kita masih duk kecek sakut dengan sabar lagi insya-Allah pada malam ni bersama dengan cerita yang baru dan juga faedah yang baru yang kita akan dapat daripada hadis Nabi SAW. Hadis nombor 29. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد اهتدر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعله الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Ini cerita yang baru pada malam ini sakut dengan Nabi sendiri dan juga anak tina Nabi. Yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih, cerita yang sahih yang benar yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Orang yang cerita kisah ni iaitu seorang sahabat yang namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, seorang sahabat anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni adalah orang yang duduk khidmat ataupun rabcai Nabi SAW. Masa dulu ni Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang pertama ni, dia hadiah. Dia hadiah masa tu Zaid bin Harithah jadi hamba, orang panggil penthar. Isteri dia Khadijah ni kaya. Khadijah ni isteri yang pertama bagi Nabi SAW, kaya, bujang pada masa tu dan juga jatuh cinta kepada Nabi SAW. Tua lebih daripada Nabi. Tapi dengan sebab Khadijah boleh lihat tengok kepada akhlak yang baik daripada Nabi SAW semasa Nabi khidjah kepada dia. Nabi ni biasa khidjah, bila nak nikah dengan Khadijah ni, nikah khidjah dengan Khadijah sehingganya Khadijah tengok akhlak Nabi
Benar Nabi, orang panggil tak amanah Nabi SAW, jatuh cinta kena kepada Nabi SAW sehingga minta nak nikah dengan Nabi SAW. Isteri yang pertama. Habis itu tahun yang ke-10 selepas daripada Khadijah mati ni adalah tahun yang Nabi SAW sausia cai tisut. Isteri yang pertama. Sehingganya Nabi nikah dengan Aisyah dah selepas daripada Khadijah mati ni. Nabi SAW dia ingat lagi kepada Khadijah, isteri yang pertama bagi dia. Orang panggil kata first love, orang panggil kata rak-rang-rang, payah nak lupa sangat. Sehingga nak duduk kali dengan Aisyah ni, satu hari adik Khadijah mari gah pintu rumah Nabi untuk nak beri makanan kepada Nabi SAW. Nabi masa tu dengar suara wisalah di depan pintu rumah dia tu, tersilap bahaya kata suara itu adalah suara Khadijah binti Khuwailid. Gaduh bangun dia untuk pergi buka pintu. Sehingga akhir sekali selepas daripada tu Aisyah kata, ya Nabi, hai Nabi, apa kata dia ingat kepada seorang perempuan yang biasa kata tua dan juga telah meninggal dunia ni, dah mati dah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah ganti orang tina yang lain lebih baik daripada dia lagi. Aisyah nak kata tu hewi, dialah ganti Khadijah kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW kata, kalla dahi Aisyah, tak sama. Kerana Khadijah ni semasa aku nikah dengan dia ini dia adalah seorang tina yang amanat bi hina kafarani an-nas. Masa tu orang pakat tolak belaka dakwahku, tak save dia beriman kepada Allah, beriman kepada aku seorang buk. Tapi Khadijah beriman. Khadijah ni orang tina mula-mula yang masuk Islam. Abu Bakar orang yatim mula-mula yang masuk Islam. Budak ataupun wairun mula-mula yang masuk Islam Ali bin Abi Talib. Manakala hamad kalangan tak kudrat kikarab Islam Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah Khadijah hadiah kepada Nabi dan juga Nabi ni bebas dia. Bahawa Nabi bebas Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah sanggup nak berkhidmat rabcai kepada Nabi SAW. Dan juga dialah orang yang bersama dengan Nabi SAW pergi ke Taif. Pergi ke Taif, berdakwah di Taif sehingga orang Taif hamat Nabi SAW. Tolak dakwah Islam. Nabi pergi dua orang dengan Zaid bin Harithah ya. Bukan sahaja tolak, hamat sahaja, bahkan zalim. Orang panggil kata tamrai rangkai Nabi SAW sehingga darah Nabi sampai nilai sampai kepada dua kaki Nabi SAW. Tapi hadis ni Usama anak kepada Zaid. Zaid ni Nabi gelari kepada dia hibbu. Orang panggil kata tirak. Zaid bin Harithah ni pentirak maka Nabi SAW. Dan juga Usamah anak kepada Zaid pun boleh gelari kata dia pun hibbu tirak hak Nabi SAW juga. Mana kata tangpa, leka tanglu, songpa luคนนี้นี่ล้วนแล้วเป็นผู้ที่ท่านนบีsallallahu alaihi wasallamรักมากที่สุด. Usamah adalah orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam latih jadiแม่ทัพในช่วงที่จะทำสงครามorang panggil tu songkram Hunain kalau tak silap, yang mana Nabi songkram Yamamah semasa Nabi SAW mati ni Nabi tak ada kongtap. Tapi belum kongtap Islam nak keluar lagi untuk tam songkram Yamamah, Nabi mati dulu. Usama duk cedek dan nak tubik-tubik saya dengan sekali Abu Bakar pesan kata tubik gilah kerana Nabi SAW pesan dia. Maka syita ni Usama bin Zaid bin Harithah, dia syita, dia lau kata bala mana satu kali arsalat bintun Nabi SAW, satu orang anak tina ni hatta orang mari jumpa ataupun mari royak kepada Nabi SAW dan juga royak kepada Nabi gapo. Hatta orang mari jumpa dengan Nabi royak kepada Nabi kata sesungguhnya anak jatah hak dia. Anak jatah hak anak tina Nabi SAW iaitu dalam cerita ni iaitu Zainab.
anak tina Nabi SAW yang namanya Zainab. Hatta orang mari jumpa dengan Nabi masa tu anak Zainab ni sakit, dekat-dekat nak mati. Budak sabi mana kata dekhara, budak halus lagi, baru-baru anak, dan juga boleh jadi kata ada sakit gapo sehingganya dekat-dekat nak mati. Bah nampak kata akan tak molek, dia hantar orang mari jumpa dengan Nabi dan juga royak kepada Nabi kata sekarang lah ni cucu Nabi lah ni, cucumu hai ya Rasulullah, anak kepada Zainab sedang duk sakit terus, hampir nak mati, dekat nak mati dah. Dekat nak mati dah. Maka dia mari royak kepada Nabi. Nabi ni masa tu boleh ada sibuk, boleh ada kamang yung kam kan ngatu. Sehingga royak kepada orang tu kata, kelik dia royak kepada anak tinaku kata, aku kira salah, dan juga royaklah kepada anak tinaku kata, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya setiap perkara yang Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala mi setik. Kalau Allah Ta'ala nak ambil khelip pun nan ke setik Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dan juga wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Setiap perkara sehingganya kita manusia dalam dunia ni mi ayub khair, ada umur macam ada. Ajalin musamma misyum ayub itu kamnut wa rabbul suruh pesan riwayat kepada anak tina Nabi SAW. So akhir sekali Nabi bersabda apa? Fal tasbir, haraplah sabar, wal tahtasib, dan juga haraplah orang panggil harap pahala daripada Allah Taala. Nabi royak kepada anak tina dia kata sabar serta dengan niat untuk boleh pahala. Niat nak pahala daripada Allah Taala tak cukup. Rugi kalaulah kita sabar, kalaulah kita tak harap pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga demo tu kelik riwayat kepada anak tina Nabi seperti Nabi pesan. So akhir sekali anak tina Nabi Zainab pun dia tak enak-enak pun tak say juga. Hatta kelik mari semula riwayat kepada Nabi bersumpah, riwayat kata rena-rena Nabi kena mari. Hatta lagi semula kali yang kedua ayat kepada Nabi kata rena-rena Nabi kena mari. Sehingga akhir sekali Nabi boleh ada kata rasa kata kena pergi dah. Sampai kau mari turut dua kali bersening, Nabi berdiri bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi berdiri, masa tu Nabi boleh sibuk dengan sahabat yang lain, Nabi berdiri, dan juga sahabat yang lain berdiri bersama dengan Nabi. Di antara sahabat yang mari kali dengan Nabi Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan juga orang-orang lagi. 4 orang ni dan juga orang-orang lain lagi tak sebut dalam hadis ni. Sehingga Nabi SAW bersama dengan sahabat yang pergi cari rumah anak tina dia untuk nak kita tengok akan cucu dia tu balas mana. Sampai kepada rumah anak tina dia. Sampai dia rumah anak tina dia ni, orang akik budak cucu dia ada sakit dekat nak mati ni, akik mari letak di atas ribuan Nabi SAW. Sehingga budak tu cucu dia duduk di atas ribuan Nabi SAW. Nabi ni tapak. Nabi gentar. Nabi rasa kata syok, orang panggil kata cok. Tengok kepada sahabat cucu dia masa tu, orang kata sangat, orang panggil kata sangat teraman kerana dekat-dekat nak mati. So akhir sekali gentar cucu duduk atas ribuan. Air mata Nabi SAW dilih keluar daripada dua mata dia. Fafadat ainahu. Tiap sahabat yang mari bersama dengan Nabi itu di antaranya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni orang berdabar, orang panggil atau penwana kau, orang Madinah Ansar pada masa tu. Tengok Nabi tiap ni selalu tanya kepada Nabi kata, "Ma hadza?" Gapo ni Nabi? Kerana Nabi SAW tiap menangis, rangai. Boleh jadi sahabat dia biasa tahu belum daripada ni kata, mai anuyat bagi orang yang dia sunsia, ada orang mati dalam keluarga dah, dia nak tiap sehingganya woi tamrai rangkai mai kau cerita. Orang panggil kata kancak pai kong konti pentirak kong tu ni tak boleh dalam Islam. Tanya kepada Nabi kata, tiap apa? Soalan kata, ma hadza? Tiap apa Nabi SAW? Nabi SAW riwayat kata,
hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Aku tiak ni bukan sebab kata aku tak boleh terima dengan qada-qada Allah Subhanahu Wa Taala wa ujuk-ujuk mati. Dah. Tapi aku tiak dengan sebab aku tengok kepada cucuku hak sedang-sedang duk seksa paraman cepot dekat-dekat nak mati ni adalah perasaan rahmat sia belah yang berada di dalam hatiku. Nabi sia kepada cucu dia, nilih air mata keluar daripada dua mata dia. Dalam satu riwayat lagi kata, rahmat, sifat sia belah yang berada seperti Nabi ni bukan ada setiap orang dah. Nak ada pada hati nai wacai cepat kunci kau nan mi khamita le Allah Subhanahu Wa Taala mo khamita hai ke kau ท่านั้นเอง. Sebab dalam dunia ni Nabi SAW kata, rahmatlah kamu dengan sesiapa pun yang berada di dalam bumi ini, nescaya apa yang berada di atas langit akan rahmat kepada kamu. Kita hari ini dengan manusia kena rahmat, dengan binatang dengan rahmat, dengan orang yang kita tak kenal, orang yang susah, orang yang cemar, orang yang biasa duduk tepi jalan, kita kena rahmat. Binatang kecil-kecil pun kita kena rahmat. Itu dalam Islam. Habis itu, wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Orang yang ada sifat sia belah dalam hati dia kebanyakan, dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu yang sakut dengan cerita kita, tajuk kita yang kita nak dalam cerita ni, iaitu kita tak boleh lari daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang ada dalam hidup kita ni, setiap perkara di tanah dah. Kalau kita ingat dalam hadis Nabi SAW biasa sebut, orang paling kata kabunkan Allah Subhanahu Wa Taala sang raunai kan manda dalam perut ibu, daripada asuci kepada qannya, kepada qannya, selepas daripada qannya pergi jadi kepada qannya sehingga jadi tubuh. Cukup 120 hari Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat untuk tiup masuk roh dalam dia. Mana kata belum 120 hari hak kita duduk dalam perut ni, ataupun belum 4 bulan, kita tidak ada roh lagi. Cukup 4 bulan 120 hari tu dalam perut kita tu, Allah Taala hantar malaikat, suruh malaikat tiup pau winyan kapai, baru ada nyawa. Selepas daripada pawinian kaupai, Allah Ta'ala suruh malaikat tanda 4 perkara. Bikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Tanda kata dia dalam dunia ni rezeki nak boleh tara mana, ajar dia, umur dia nak ada dalam dunia ni tara mana, umur berapa tahun nak boleh duduk dalam dunia ni, dan juga amalan dia nak baik ataupun jahat. Dia nak jadi orang yang sangat gembira, mikham sekali, ataupun mikham tukmak tisut. Kalau beriman, mikham tukmak tisut. Kalau kufur, mikham tukmak tisut dalam dunia ni. Tanah belakang dah. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah Taala sebut lagi ayat kata, sesungguhnya tu yang nak dia Allah Taala ni tukang dan wahai alam. Yang paling penting sekali kalau kita jumpa dengan satu bertasab dalam hidup ni, kita tak boleh lari dah. Rau ni mai puncak bertasab kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang nenon 100% dia sampai, tak boleh lari. Apabila kita tak boleh lari dah, kalau kita jumpa tu tasab, pak kita marah rau krod. Rau yang ramai dah kita tak boleh nak terima, ini adalah orang yang paling rugi sekali. Kerana apa kita tak boleh nak baik ke apa dah, apa kita pilih tak sesabar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga harap pahala daripada Allah SWT. Ramai wang kutab kancak Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu dari hadis ni yang kita dapat yang pertama sekali ni, iaitu doa apabila kita tahu kata orang nak mati. Orang panggil tu doa at-ta'ziyah. Doa nawak orang panggil. Apabila ada satu keluarga mati dari keluarga dia, sunat kita untuk baca doa ni seperti mana Nabi SAW baca ataupun riwayat kepada anak dia. Walaupun masa ni sebelum anak dia, cucu dia nak mati lagi, anak Zainab ataupun cucu dia tu nak mati lagi, tapi
Doa ni ulama yang kata sunat apabila kita nak pergi menawak, nak pergi takziah keluarga mana yang telah ada orang meninggal dunia, kita katakan inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ni sunat untuk kita baca apabila kita pergi nawak rumah orang yang meninggal dunia. Dan juga yang kedua yang kita dapat daripada hadis ni nya, fal tasbir wal tahtasib, sabar serta dengan ihtisab. Tak cukup kita sabar saja. Kerana kadang-kadang sabar ni adalah benda yang berat. Kadang-kadang sabar tak guna dah. Tahan mai wai ka betul sak ti pop je ti manak no na syawit tak leh. Tapi kadang-kadang benda yang boleh bang bau kepada wajah kita apabila kita buat kosong ni kan ke al-ihtisab. Kerana aku nak minta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Harap kata nak boleh daripada Allah Taala. Tak ada pia nak boleh tolong gapo sikit habuk dalam dunia ni. Tak ada pia nak boleh tolong kita sikit habuk dalam dunia ni. Habis tu Allah Subhanahu wa taala ada. Letih jumpa benda berat-berat, lebih-lebih lagi nya orang tina pera nak letih. Anak 5 orang pera sore tu laki kerja luar letih pera. Kalau kadang-kadang kita mikir kata no pera nak kena kacang pera nak kerana dia adalah naci. Sabar nak kena. Tapi kadang-kadang kita jangan lupa juga letih kita jangan rugi. Ada dalam niat kata, dalam niat kita kata al-ihtisab, rawang walaupun pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihtisab. Kerana pun tak tahu dalam dunia ni, kalau tok laki kaya dia nak nafkah banyak sikit. Kalau tok laki susah dia nak nafkah sikit-sikit. Tapi tidak adalah benda yang kita nak untuk jadi manfaat mi prayur kat berauman ti sudah dapat nelok nah ni, iaitu pahala. Anak kita kalau kita niat sabar masa kita pera dia kecil-kecil, kita niat nak boleh pahala daripada Allah Taala, masa depan kalau dia besar dia berjuruk, pahala tu akan jariah sampai kepada kita walaupun kita duduk dalam kubur. Kerana Nabi ayat kata salah satu daripada 3 perkara yang akan turut seorang anak cucu anda masuk dalam kubur, iaitu satunya sedekah jariah, yang keduanya dia ada anak yang jauh, masa dia mati dah tu anak dia sentiasa berdoa lagi kepada dia, anak soleh, anak jauh, boleh pahala tak habis-habis sampai kepada dia berada di dalam kubur. Itu hadis yang nombor 29. Kita terus pergi kepada hadis nombor 30, cerita yang panjang lagi, iaitu dekat-dekatnya 3 muka. Yang mana dari kita ni kita kisah ni kisah yang ketiga yang panjang. Belum daripada ni kisah apa? Kisah bunuh orang 90 orang buat cukup satu orang dulu. Dan juga kisah yang dulu tu kisah apa yang panjang tu? Tak ingat. Hari ni kisah yang sakut dengan Ashabul Ukhdud. Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sebenarnya sebut dalam Quran dalam surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Orang yang kena kamu hayung masuk dalam lubang, bakar api dalam lubang, mati dalam lubang. Mati dengan keadaan sabar demi nak jaga iman dan juga agama yang ada dalam hati jiwa dia. Ni dalam kisah ni yang kita akan belajar bersama, dan juga saya tak akan nak baca. Saya akan nak baca dan juga akan mula baca kisah dia selalu. Hadis ni cerita dia panjang daripada seorang sahabat yang nama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi seorang sahabat Nabi SAW yang asal dia bukan orang Arab. Rum ni mana kata Rum sekarang ni dia di Itali. Rat Vatikan di Rum, asal tempat Kristian lah. Bukan orang Arab, dia adalah asalnya orang Eropah. Tetapi dia mari masuk Islam dan juga bersama dengan Nabi dalam peperangan, setiap peperangan sehingga dia mati. Dia cerita kata satu kali Nabi SAW biasa cerita. Hekan ni adalah hekan yang berlaku sebelum Nabi mari lagi. Belum Nabi wanak lagi. Kekun belum Nabi SAW wanak ataupun dilantik jadi Nabi lagi. Orang panggil kata Al-Qisah
as-sabiqah ataupun al-umam as-sabiqah, umat dulu belum daripada Nabi SAW nak mari lagi. Tak royak wati dah bila ni. Pagi dulu bila hang mula nak royaknya. Tapi Nabi cerita kata, kana malikun, pada zaman dulu ada seorang raja. Seorang raja fi man kana qablakum, seorang raja yang biasa hidup sebelum daripada kamu nak mari lagi. Duk cerita lepas sahabat dia ni. Seorang raja seorang ning ada orang yang kerja nak khidmat, orang panggil neng naikon rab syai kau ke nak saya sahir. Nak saya raja ni kalau nak jaga kisi dia macam-macam cari jalan untuk nak orang mari tolong dia dengan berbagai-bagai cara. Tak sekisi dia lecut dalam dunia ni. Ada seorang sahir nak saya seorang nak saya ni duk khidmat berikan rab syai, duk tolong raja seorang ni selama-lama sehingga sampai hari ni umur tua. Masuk pergi jumpa dengan raja, royak kepada raja kata, inni qad kabirtu, hari ni hei raja aku dah tua, umur banyak dah. Fab'ath ilayya gulaman u'allimhu as-sihra. Boleh ke tak raja, kalau mung nak ada lagi seorang yang geti mengenai dengan saya saat ni santai lepas daripada aku ni. Aku sekarang lah ni tua dah, boleh jadi satu hari mati. Kalau mung nak ada orang santai untuk rapcai pada masa depan selepas daripada aku mati, tolong cari budak seorang mari hantar kepada aku, dan juga aku nak ajar ilmu sihir ni kepada budak tu. Ghulam sahir, orang panggil kata nak saya sak kuning, dia yang kata so cari ghulam. Ghulam ni mana kata kunnum, orang muda. Kunnum orang muda. Di sini kita boleh apa? Tidak ada masa mana yang paling kualiti sekali untuk nak cari ambil ilmu mengaji lebih daripada masa muda. Bukan orang yang kata masa tua dah tak boleh ngaji. Tak, ngaji je itu semenjak daripada lahir sehingga sampai kepada masuk kubur. Tak habis-habis ngaji. Tapi nak kata masa yang kualiti sekali untuk kita mengaji, iaitu masa yang kita jadi syab, jadi pemuda penuwairun kunnum sam. Kerana masa orang jadi masa muda ni, mudah sekali ilmu yang nak masuk dalam memori dia, dalam otak dia. Ingatan dia kuat. Habis tu ulama dulu dia kata, innal ilma fis saghari kan nakhsh fil hajari. Sesungguhnya cari ilmu semasa hala kecil. Orang Arab dia 5 tahun mula tak nak ngapa Quran, ngaji ilmu agama. Masa budak ni kalau dia boleh mengaji, ngapa Quran, ngapa hadis Nabi SAW, masa budak ni macam dia mana? Kan nakhsh fil hajari, seolah-olah kata kat salah bodhin. Lek macam memiwan nak tak itu sama. Tak. Orang budak yang dia ngaji cari ilmu. Habis tu tokai sihir sore ni dia kata aku nak orang muda lah nyanyi hantar orang tua mari. Sehingganya raja pun pergi cari budak wairun, ghulam, seorang ghulam ni budak. Hantar kepada tukar sihir sore ni. Dan juga mula nak ngaji, orang panggil kata ngaji tutor wicca sayasat. Sayasat ni kita nak faham kata dalam agama Islam salah satu daripada dosa besar. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abdullah bin Mas'ud cerita kata, Nabi SAW kata, ijtanibu as-sab'a mubiqat. Jauhlah kamu sekalian hai sahabatku daripada 7 dosa besar yang akan binasa hayanat kamu. Satu besar sekali syirik. Yang keduanya as-sihru sihir. Orang yang main sihir ni dia ada 2 bab. Satunya sihir sampai ke peringkat musyrik, jatuh agama syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua dia main sihir sampai peringkat orang yang paling jahat sekali di sisi Allah Ta'ala, tapi tak jatuh agama ataupun tidak syirik lagi. Hak syirik macam mana? Main ilmu sihir sampai ke sanggup nak semua turut belakang minta tolong dengan syaitan. Manakala main sihir ni main hal-hal sampai ke tak syirik ataupun tak turut apa-apa yang syaitan suruh tak. Ni sihir. Mula nak ngaji budak ni
hari mula-mula pergi keluar daripada rumah dia, selepas daripada janji Syekh dah kata nak ngaji masa mana, sudah masa mana, tubik daripada rumah dia untuk nak pergi ngaji dengan tokoh sihir soleh tu. Tubik daripada rumah dia hari mula-mula, jalan salaka. Wa kana fi tariqihi idza salaka, dan tengah jalan dia tu keluar daripada rumah dia, sampai tengah jalan pergi jumpa seorang rahib. Rahib ni mana apa? Rahib ni mana kata orang yang suka beribadat, tapi rahib seorang ni orang yang suka beribadat dan juga orang yang alim, ada ilmu sungguh. Ibadat sini ni adalah ibadat masa tu ibadat kepada Allah Taala. Nabi Muhammad tak lagi. Tapi masa tu ibadat dah. Boleh jadi agama Nabi Ibrahim, boleh jadi. Tapi beribadat, tauhid kepada Allah Ta'ala. Sampai tengah jalan, jumpa seorang ulama seorang ni lah. Mudah kata suka ibadat dan juga kita panggil kata ulama. Sebab panggil rahim apa? Sebab dia suka ibadat. Asal dia ada ilmu. Jumpa ulama seorang ni, duk mengajar, duk kecek. Orang panggil kata ada orang sedikit duk dengar ulama seorang ni. Budak ni cuba nak teraduk dengan kata seorang ni dia kecek kampung. Dengar sudah fa'jabahu kena. Rasa lekat hati dengan perkataan ataupun kambanyai hak seorang ulama seorang tu. Sudah dengar sudah fikir diri untuk nak pergi ngaji dengan tokoh sihir macam ni tu. Tokoh sihir tu. Gi siapa dia tak kasih hari mula-mula ni mari lewat dah. Sebab apa? Uti tengah jalan tadi. Tok kasih pakai gondel dia tamtut wan right sebab janji silap kata mari masa ni mari tak betul masa tamtut lucid wan right. Kena dengar. Kena gondel sehingga selepas daripada kena gondel mengaji dengan tok kasih itu sudah pada klik rumah. Berkelik rumah belah-belah jalan-jalan ni masuk pergi ngadu, pergi royak, ngacung kepada ulama sore tu kata, "Hei rahib, tadi ni aku keluar daripada rumahku, sebenarnya tujuan aku nak pergi ngaji dengan tokoh sihir, tapi aku ruti denganmu dulu. Baku denganmu sudah aku pergi sapa di tokoh sihir tu, dia kata aku mari lewat, dia godek aku." Oh ya wi. Ulama tu tahu. Ulama tu rahib tu jawab kata pada mana? Kalau mu takut tokoh sihir Tok guru mu nak godek, esok mengoyak kepada dia kata sebab aku mari lama ni sebab keluarga aku lepas aku mari lama. Kalau mu takut klik rumah lewat sehingga orang keluarga mu nak murih buat apa klik lama, royak kepada keluarga mu kata tokoh sihir tok guru mu ni lepas mu sudah ngaji klik lama sehingga siapa lewat siapa di rumah. Sehingga esok ke hari dia keluar. Dia royak sen tu lah, dan hari royak sen tu. Sehingga tak kena dengar. Pergi lewat tak kena dengar. Kerana apa? Setiap hari tubik daripada rumah dengar rahib dulu pergi ngaji sihir. Klik mari hari selepas daripada tu tubik daripada rumah dengar rahib dulu ngajar agama, pergi ngaji sihir. Sampai kepada satu hari dia berjalan tengah jalan, nampak orang ramai tengah jalan. Satu hari nak ngaji biasa tu, jumpa tengah jalan orang bertokor ramai. Orang banyak kata seolah kata ada satu benda tu sekat tengah jalan sampai ke orang tu tak boleh nak lalu jalan tu. Biasa boleh lalu, hari tu tak lalu. Pergi tengok, jumpa ada satu ekor binatang yang besar, dabbatun azimatun sekat jalan sehingga manusia ni tak wani lagi. Dalam hadis ni tak royak binatang apa. Tak royak kata binatang aja besar ke, ling orang untang ke, tak ada dalam hadis ni. Tapi dabbatun azimatun besar sungguh sehingga manusia yang biasanya sancon pemah jalan tu takut nak jalan lagi lepas sampai ke lekat di situ. Dia tengok kepada binatang yang besar itu, dia royak dalam hati dia kata, "Al-yawm, hari ini, a'lamu sahiru afdalu amir rahimu afdal." Hari ni aku boleh tahu, aku nak pisut di antara tok guru aku dua orang, ar-rahib dengan tokoh sihir, hak mana hak benar, hak molek sekali, hak mana. Aku ni setiap hari bulan daripada ni ngaji dengan rahib ulama kata, dan juga ngaji dengan tokoh sihir kata. Aku nak tahu kata hari ni aku hak pun ngaji dua orang ni, daripada dua orang ni hak mana yang paling afdal, baik dan juga benar sekali. Nak pisut hari ni.
Ambil tak batu. Fa akhadha hajaran. Ambil batu. Batu boleh ada tak? Ada besar sangat kan. Pegangnya mana kata dabatun azimah. Binatang besar pegang batu boleh hadinya. Batu kecil taruh mana sangat. Sehingga kalau batu besar taruh ni pegang boleh hadi tak mampu lah binatang tu. Ambil batu sudah berdoa. Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri sahib. Ya Allah, kalaulah benar hak rahib mengajar kepada aku tu lebih kasih kepadamu lebih daripada benar hak sahib atau kasih ajar kepada aku, mintalah wi kamu ni Allah bunuh binatang ni dengan batu yang aku pegang selepas daripada ni, sehingga manusia boleh jalan, boleh lalu jalan tu. Faramaha, pegang batu tu, faqatalaha wa madan nas, mati binatang yang besar tu sehingga orang boleh lalu. Hari tu dia boleh pisuk selalu dia kata, di antara ajaran yang dia ngaji daripada rahib dengan tokoh sihir, hak rahib ulama itulah yang benar sungguh yang dia ngaji. Dia pergi cari rahib, dia lau hekan tangga tiga kun mesakru wayak semua. Sehingga rahib tu wayak kepada kata, bunai, hei anakku, panggil kepada anak murid, anakku, lemah lemah panggil. Ni yang kata kru tu ya. Bunai, anta al-yawm afdala minni. Sesungguhnya mung hari ni lebih daripada aku. Makna kata mung hari ni umur sekadar ni duk budak lagi sampai Allah Taala boleh terima doa mu saat ni lebih daripada aku semasa aku umurku sekadar ni lagi. Masa tu boleh hari aku tak tahu apa lagi ataupun Allah Taala takwil nikmat kepada aku sehingga terima doa seperti mana Allah Taala terima doa mu tadi lagi. Mu lebih daripada aku lagi hari ni. Wa innaka satubtala. Ingatlah hei anakku, satu hari mung akan jumpa dengan satu bertosak tingginya. Waya kepada anak murid dia seorang ni kata, kalau mung hari ni siapa peringkat ni Nai Malaysia ni cerita ke bertosak, seolah kata tahu dah apa nak berlaku. Seolah kata dah. Dan juga pesan kepada anak murid dia budak ni kata, kalau kena bertosak ke apa, jangan royak berita kepada orang lain. Kata mung ni biasa ngaji dengan aku, mung biasa ngaji dengan aku. Dan juga satu hari Allah Subhanahu Wa Taala dia banyak kau email dia hari tu mula email Khmer, orang panggil email ni paling kuat dah, berimail sangat berimail kepada Allah Taala. Ada apa? Sebab kau yang ngaji dengan rahib ni, rahib ulama seorang ni ajar kena Tuhan, beriman dengan Tuhan. Habis itu dia doa kepada Allah Taala sehingga dia tambah keyakinan dia. Bertambah keyakinan dia hari itu tu waktu iman dia kuat. Kuat ni yakin kata setiap perkara ni Allah Taala kuasa berlaku. Bukan batu hari itu, bukan dia, tapi hak kuasa waktu binatang hari itu mampu adalah Allah. Sehingga hari itu Tuhan selepas daripada hekan hari itu yang Allah Subhanahu Wa Taala terima doa dia. Terima doa dia. Masa tu orang kata doa mutar mana tu? Doa ni syung welati kapkan makisud. Masa tu nak tahu kan? Nak tahu kata rahib benar ke tukar sihir benar. Orang panggil tu syung welati kapkan makisud lah. Habis itu masa kita nak nikah, masa kita nak buka turki ke apa, Islam aja kita suruh semaya istikharah. Istikharah orang panggil kata semaya ataupun nak istikharah untuk Allah Ta'ala jalan kepada kita kata dua perkara ni hak mana yang paling baik. Buka kedai telur ke ataupun buka kedai roti yang paling baik. Nak nikah dengan wetina nikah, kau bukan dia sebagai orang yang menjadi isteri kita. Istikharah. Orang panggil tu talabu al-khairain. Lihat rawang song kambingan. Molek belaka. Kalau nikah pun molek. Kalau tak nikah dengan sebab kata ada satu sebab ataupun kita tahu kata tidak tak juga apa, itu kebaikan juga. Istikharah kepada Allah Ta'ala. Doa mutlak orang yang kamkan Allah Ta'ala mak jatabrak tahak wa kau doa yang cincai mak kisah. Masa kita rasa kata habis halir kapkan, kita akan tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan juga yakin kata Allah Ta'ala terima doa kita, 100% Allah Ta'ala terima. Ni masa mutar
Nah, budak ni balak tu lah. Sehingga sampai itu dia tahu kata dia adalah orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia satu karamat, iaitu doa mustajab. Doa apa? Allah terima. Doa apa? Terima. Sehingga selepas daripada tu dia boleh faham orang yang mata buta. Dia boleh faham orang yang linga tuli. Boleh faham. Faham mana? Bukan faham kata siuk. Tak. Doa saja. Ya Allah, hilanglah mata, cerahlah mata dia. Mata buta, cerahlah mata dia. Dia boleh lihat. Boleh lihat selalu dah. Tuhan terima doa dia. Ni budak ni. Doa tolong kepada orang yang linga bisu. Doa kepada Allah Ta'ala. Allah baiklah telinga dia boleh klip lagi dengar semula, dengar mula semula, klip semula. Sehingga pada masa tu dalam kampung dia pakat tahu dah kata budak ni mai tamandankan raksa. Orang pahal kata raksa, tapi sebenarnya dia doa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah sia dia tu. Sehingga satu orang yang jadi senabedi, orang panggil tu orang tahan hodok kerja dengan raja dalam istana, naik Rashawang. Dengar berita. Seorang kena percaya raja seorang ni duduk dalam Rashawang ni mata buta. Dengar khabar kata ada satu orang budak boleh wakwi orang mata buta ni, boleh celak mari tengok mula. Hari tu dia cari barang. Nah, dia cari barang semua banyak mari. Bihadaya kathirah, hadiah yang banyak, pipung bawa bibit pergi cari budak tu. Jumpa dengan budak tu, dia kata, "Ma huna laka." Aku mari sini bukan kepada aku. Himpun semua ni bukan kepada, melainkan aku nak uwi kepada mung semua ni. Kalau mung boleh buat uwi ku ni, siap mata aku dua. Budak tu jawab kata, "Inni la ashfi ahada." Bukan ku yang buat uwi mata orang boleh celak mari semula. Bukan ku nak faham orang. Innama yashfi Allah Ta'ala. Tapi orang yang buat uwi orang tinggal tuli boleh dengar semula, mata buta, orang sakit ada penyakit boleh siap semula, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman budak ni. Fa in amanta billah, kalau beriman kepada Allah Ta'ala, aku nak doa kepada Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala akan buat musyiah. Syarat kena masuk Islam dulu, nak beriman dulu. Fa amana billah, masuk Islam tu. Untuk nak mata, nak lag mata dia kelip mai celak semula ni. Fa syafahu Allah, masuk Islam beriman kepada Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala wisiah mata dia semua dengan sebab doa budak tu. Siang sudah, esok ke hari kelak pergi kerja biasa lah. Kerja mana tempat dia? Naik Rashawang, duduk depan raja-raja sini, ni duduk tepi. Mana kata dia adalah seorang konrab cai tahang yang biasa setiap hari ni aja cek muka dia. Tahu kata mata dia buta, tapi di hari tu mata celak cerah. Raja pelik. Raja tanya, "Man radda 'alaika basaraka?" Dia buat celak kelip semula ni. Qala Rabbi, Tuhanku. Raja ni dengar kata, "Awalaka Rabbun ghairi." Mengada Tuhan lain selain daripada aku? Aku ke bukan Tuhan pun. Raja ni adalah raja yang suruh manusia pada zaman itu ibadat sujud kepada dia, serupa dengan Fir'aun masa Nabi Musa AS. Tuhanku, bukan ku ke Tuhan? Kejut kan? Dia jawab kata, "Rabbi wa rabbuka Allah." Tuhanku dan juga Tuhanmu hai raja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah. Sehingga raja itu marah, suruh tahan igat dia, dan juga azab dia, longkok dia. Sehingga akhir sekali tahan ni tak boleh nak sabar dah. Kena seksa, kena teraman tu tamtut. Sehingga dia kena pelik pak Okmar kata, orang yang ajak dia masuk Islam adalah seorang budak tu. Raja suruh tahan, diheret budak tu mari jumpa dengan dia. Raja dah tahu dia atau budak tu piak. Tahan diheret lah kau dek konan mari duduk depan raja tengok muka. Budak aku hantar ngaji dengan tokai sihir tadi. Raja banyak kata, bunyi, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras. Hari ni ilmu sihir hak mari ngaji sampai kau boleh faham orang lah. Dia pahal kata hak budak ni boleh raksa kon hai hajat roh kata. Hunuk tabot. Dia pahal kata dengan sebab ilmu sihir, tapi benarnya bukan sebab ilmu sihir. Raja dia pahal kata begitu, mana kata hebat lah sampai tahun ini. Budak tu yang kata,
inni la ashri ahda, bukan ku yang fabak orang usia tu. Innama yashfi Allah Ta'ala, Tuhan Allah Ta'ala. Ambil budak tu pula, jawab pe supuh dengan tahan tadi. Ambil budak ni, mari seksa pula. Malum thot pen konที่2. So akhir sekali soal kata budak ni tak ada royak sangatlah, kata asal dia beragama dengan agama Tuhan ni dengan sebab siapa si royak. Kerana apa? Kerana rahim tadi besar dah kata kalau mun kena tasah tu ya plik pakออกมาว่าฉันเป็นคนสอน. Tapi so akhir sekali dia royak juga kata orang yang ajar dia iaitu seorang rahib. Ulama royak tu boleh jadi kata budak ni tak nak sopan tegur. Dan juga ada hikmah dia. Selain akhir sekali raja ni suruh tahan pergi heret rahib sore tu, mari duduk depan dia dari istana Rashawang pula. Dan juga royak kepada rahib sore tu kata, hei rahib, tahu nak tengok muka, tahu raja tu tengok muka rahib sore ni, tahu selalu dah kata dia ada ilmu, dia ada agama, ada Tuhan. Royak kepada rahib sore ni kata, irji an dirika, tinggal agamamu. Gapo yang munduk cahaya gapo hari ni, agama gapo tinggal. Rahib sore ni abah patisik mati, jangan mati. Fada'a bin Minsyar, raja marah, nah suruh tahan dia ambil gaji, ambil luen, ambil gaji, dan juga suruh tahan pegang rahib sore ni. Royak sekali lagi kata, mung nak tinggal kedak agamamu, kalau mung tak tinggal akan bunuh dengan gaji ni. Rahib tu yang kata tak setinggal. So akhir sekali tahan ambil gaji tu belah mula daripada kepala tekok belakang sehingga cinsun rangkai dia, tubuh dia ni bagi dua, mati pada mereka. Rahib sudah rahib mati, ambil tahan orang yang kedua. Tahan yang tadi tu nak tinggal ke agamamu, nak tinggal ke Tuhanmu. Kalau tinggal selamat, kalau tak tinggal kena bunuh serupa dengan rahib tadi. Fa'aba, patisik juga, ambil gaji belah setengah dia, mati. Orang yang ketiga wari budak tu. Wari budak tu pesan subhanallah kata, tinggal agamamu. Budak tu pun patisik. Sehingga ke sekali bawa patisik tu panggil tahan dia. Dan juga pesan kepada tahan dia kata, izhabu bihi ila jabal, fa'mung ni pegang budak ni pergi kepada satu bukit. Dan juga ambil dia ni naik bukit, sehingga naik bukit yang tinggi, suk di atas yard bukau ni, tinggi sekali lah. Fa idza balagtum zirwatahu, naik atas tinggi sekali. Tanya dia sekali lagi, kata budak ni nak tinggal tak agama dia, nak tinggal tak Tuhan. Kalau dia sanggup nak tinggal, buat klik dia dengan secara selamat. Kalau dia tak setinggal, fatrahu, hayyung dia jatuh daripada bukit yang tinggi. Fadhahabu bihi, bawa budak ni pergi naik bukit seperti dengan raja suruh, sehingga tahan tanya, mu nak tinggal ke tak agama? Budak tu orang kata tak setinggal. Sehingga selepas daripada tu tahan nak tolak dia, jatuh daripada bukit yang tinggi itu, budak ni berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, minta mencakkanlah dengan buat dia, tolong aku dengan cakkan buat dia, dengan cara mana-mana boleh yang kamu nak cakkan buat dia, ya Allah. Sehingga akhir sekali bukit tu sansatran, sehingga tahan jatuh daripada bukit itu, mati belakang. Budak ni selamat. Budak ni selamat dah. Kalau kira kata kena lari lah, orang nak bunuh dia ni, dak, jalan kok klik di cari raja. Klik di cari raja, duduk depan raja. Raja tengok kejut. Ma fu'ila bi ashabika, tahanku duk mana? Mu buat apa dengan tahanku? Budak ni jawab kata, kafanihimullah, Tuhan tolongku, gue selamat daripada tahan jahat. Raja panggil tahan pula kelompok yang kedua, pesan kepada tahan kelompok yang kedua ni kata, fa'mung, ambil budak ni naik di atas pau dan juga bawa dia pergi tengah laut. Sampai tengah laut, tanya dia sekali lagi, kata dia nak tinggal ke agama dia. Kalau tak setinggal, hayung dia jatuh dalam laut tu, mati dengan laut, siapa kata nak dia boleh tolong.
tahan bawa dia lagi. Ya, naik ke atas pam. Sehingga tanya seperti tanya, budak ni pun orang kata tak tinggal. So akhir sekali Allah Subhanahu wa taala fankafa'at bihimus safinah faghariqu. Pau itu tu inqalabat, balik kham, sehingga tahan semua tu mati. Budak ni selamat, Allah Taala dia selamat. Klik mari cokoh depan raja sekali pula. Raja tanya betul, apa mana tahan ku? Jawab betul kata, Allah Ta'ala Tuhanku yang cakap tahan jahat. Sehingga akhir sekali dua kali dak jaya ni, budak ni senang tang kepada raja ni sendiri. Kata, hei raja, mung ni tak usah lah nak bunuh ku bala mana, mung tak akan berjaya. Kalau mung nak jaya untuk bunuh ku, mung kena turut khasana daripada aku. Bala mana? Bala mana? Raja tanya kata, bala mana? Iaitu satu, mung panggil orang semua yang duk taikan, orang panggil tu taikan pokron hak mung semua ni panggil mari pipung pada tempat yang luar. Mari pipung. Banyak sekali. Kau banyak, kau boleh. Yang kedua, mung suruh tahan mung, ambil ku ikat ngati ya, solid. Panggil tu kuan ikat. Yang kedua. Yang ketiga, suruh tahan mung ataupun mung sendiri ni, mung sendiri bukan tahan. Mung sendiri ni ambil anak manah daripada tung lu tanu hak ku diri ni ambil. Padahal kita tak di manah lah, nak berdeh nak manah lah. Dan juga belum daripada mung nak waktu baik manah, nak orang panggil dah tarik manah sehingga nak bunuh ku, hak ku duk ikat kena ikat di tirai tu mengkata tu apa ni kata bismillah Rabbil Ghulam. Dikata bahasa ini, bismillah, dengan nama Allah Ta'ala Tuhan hak budak seorang ni. Makna dia. Orang kata budak ni cidik tak cidik. Raja kata, okey, aku sanggup. Sehingga dia panggil orang mari kumpul di tempat yang luas depan, dan juga ikat budak ni sungguh dengan kayu, orang panggil tu solid lah, panggil tu kangkang bahasa ni. Dan juga dia buat curug belakang budak tu raya. So akhir sekali dia heret manah dia. Dan juga budak tu pasal kata wimu ni berdeh siapa orang panggil tu orang panggil tu ying tanu ni haitu. Dan mana fi sadrihi, soalan kata sini lah. Mati lah, mati tu lah. Buat sungguh. Bismillah Rabbil Ghulam. Saya ingat kena sini. Mati budak tu. Mati budak tu sudah. Manusia semua ada kumpul depan raja tu, duk tengok hikam semua. Pakak royak kata, amanna bi Rabbil Ghulam, fak kami beriman kepada Tuhan budak ni. Manusia semua hari-hari tu pakak jadi payah belaka kata, jayanya bunuh budak ni dengan sebab bukan raja berdiri, tapi sebab Tuhan budak ni yang anumat raja ni boleh nak bunuh budak ni. Maka orang semua hari tu ni pakak masuk Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala belaka hari itu. Sehingga orang masuk Islam belaka, raja girangan. Orang panggil tahan girangan kepada raja. Girangan kepada raja kata bala mana? Ara'aita ma kunta tahdhar. Hei raja, hari ni siapa ada hari hak mu takut bimbang sekali, takut orang nak tinggal beragama dengan agama ataupun Tuhan yang lain. Hari ini manusia semua telah beriman kepada Tuhan budak tu dah. Selepas daripada tu raja marah, panggil tahan dia semua. Selepas daripada tahu kata orang masuk Islam beriman kepada Allah Ta'ala, panggil tahan dia, suruh rali lubang. Suruh rali lubang. Dan juga nak paksa, nak orang panggil kata nak orang panggil kata apa? Nak orang panggil kata nak bangkap seorang kata, nak tanya seorang kata pia sanggup nak tinggal agama dia selamat. Pia tak sanggup nak tinggal akan hayung dalam lubang tu. Dalam lubang tu ada apa? Ada api. Lubang yang luas. Seolah kata raja ni tengok dah orang ramai nak gali lubang balah mana we cukup semuanya. Semua manusia yang beriman. Tanya seorang. Tanya seorang.
Pia yang tak tinggal agama dia akan hayung masuk dalam api neraka. Sore, tanya sore. Masuk. Setiap orang yang mereka kena tanya tu tak ada sore habuk yang taradud. Taradud apa? Nak klik atau saya klik dak. Bok nak tanya pun pakat jawab tu ini tirai kalau dah kata dak tak sedingnya. Pum masuk dalam api, dalam lubang. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Sehingga seorang perempuan mari. Orang tengok. Dukung anak. Anak halus dukung mari. Beriman dah. Fataqa'asat. Utis dah. Nak pergi balah mana ni? Anak duk halus lagi. Kalau kena hayun dalam api ada lubang mati apa? Anak mak. Anak dia masa tu tak boleh kecek lagi. Biasanya umur anak dia masa tu tak boleh kecek lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala budak ni boleh kecek. Budak ni kecek kata ulama, ya ummah isbiri, he makku sabar. Fa innaki 'ala al-haq, sesungguhnya mak pada hari ni duk atas kebenaran, you pun saja tamam. Duk atas kebenaran, sabar. Tak apa, mati. Jaga agama dalam tubuh, dalam jiwa. Sehingga jalan lagi kena hayung anak dan juga mak dalam lubang ashabul ukhdud. Semua mati belakang dari itu. Mati dengan hal keadaan untuk nak jaga agama mereka dan juga iman mereka yang ada dalam jiwa. Nah, habis tu pesening ni dia ada dua bab lah. Kalau lah kita sore ya. Kita sore habis kena bangkang. Kena bangkap. Orang lain tak nak pergi tengok. Melayu ni sekarang nak syonnya. Kalau kita kena bangkap, tinggal agama. Kalau tak tinggal, kena bunuh. Boleh dalam Islam kalau kita yang kata, okey aku nak tinggal. Tapi dalam hati, tak. Kalau sore. Tapi kalau tengok semua ni tanggut sangkon red. Duduk depan orang belakang. Dan juga semua ni, ataupun budak ni pun sendiri boleh nak kena mana pun sanggup tak saya tinggal agama. Sebab apa? Kalulah dia yang kata sanggup nak tinggal agama, nascaya semua orang hari itu tak boleh beriman kepada Allah Ta'ala. Habis itu kita nak sanggup nak orang panggil kata boleh dalam Islam yang tidak selakci tu pokpong sasana soal. Tapi kalau seorang tak keretup dengan orang lain, tak apa kalau kita rasa tak apa aku nak sanggup tinggal agama. Tapi dalam hati tak, selamat diri tu daripada kena azab, kena zalim. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang mati pada tahun 241, anak murid kepada Imam Syafi'i. Nega yang orang mari paksa dia kata, "Hei Imam Ahmad, katalah Quran ni makhluk, bukan kalam Allah." Imam Ahmad kata, "Dah, kalam Allah bukan makhluk." Sehingga kena igat masuk dalam gua. Igat masuk dalam gua. Boh tali gata di tangan, di kaki, jalan dalam nak orang seksa dia. Biar Imam Ahmad orang kena belakang, dah kata dia ulang usah. Tapi dia tahu dah kata kalau dia sanggup royak, orang semua yang kenal dia masa tu pakat royak belakang. Kerana orang yang pergi kata Quran ni makhluk adalah akidah salah. Kerana Quran ni adalah kalamullah, perkataan Allah Ta'ala, bukan makhluk Allah Ta'ala. Habis tu Imam Ahmad tu tengok, kalau aku kata makhluk ni, orang lain pakat etikot akidah serupa dengan aku, keleweng habis, sesat habis. Jom sabar. Akhir sekali khalifah yang pertama igat dia mati. Nak bunuh dia dah. Asal pedih mana tu. Doa Imam Ahmad terima mustajab, mati raja tu, tak ada nak bunuh. Raja yang kedua duduk dah legok lagi, mati raja yang kedua. Raja yang ketiga baru boleh keluar daripada kok. Demi untuk nak jaga kebenaran, sabar dalam hidup, bertosok medan sasana. Hak ni paling penting sekali. Habis itu iman agama yang duduk dalam hati kita mirakapan mak kuasa dan dunia ni. Mereka kata kalau boleh lag dengan syirik pokpong raksa agama kita dalam hidup kita ni, kita kena lag. Kita kena tukar dengan hidup kita syirik untuk nak iman dan juga agama kita tegas duduk dalam hati kita sehingga dia boleh jadi hujjah belakang nam rafa sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis